Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi bersama rombongan telah melawat ke projek Taman Agro Sungai Baji. Menurut beliau, lawatan tersebut adalah untuk meninjau keperluan utiliti dan telekomunikasi dalam usaha membangunkan kawasan itu. Untuk tujuan itu, saya telah membak samalah semua ketua jabatan dan pengarah yang berkaitan untuk sama-sama mendengar dan melihat sendiri keperluan utiliti dan telekomunikasi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan tersebut di Sarike pada Sabtu. Jelasnya keperluan bekalan air di Taman Agro itu pada masa hadapan dijangka akan dibekalkan oleh sebuah sistem bekalan air melalui stesen pam penggalak baji. Tambahnya, untuk menampung pertumbuhan permintaan bekalan elektrik yang lebih tinggi pada masa hadapan pula, satu tapak bagi pencawang 33 kV telah diperuntukkan di kawasan itu bagi menyediakan sambungan pada voltan lebih tinggi yang akan didapati melalui sistem grid Sarawak Energi Berhad. Sementara itu, Datuk Julaihi berkata satu tapak untuk pembinaan menara telekomunikasi turut dicadangkan di Taman Agro Sungai Baji itu bagi memastikan keberadaan talian telefon dan juga liputan internet. Laporan seterusnya, kerajaan sentiasa komited dalam mengiktiraf budaya kerja cemerlang, komitmen dan jasa yang diberikan oleh warganya dengan menyediakan pelbagai anugerah atau ganjaran. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah, penghargaan ini akan menggalakkan pekerja untuk terus memberikan komitmen dan daya usaha bagi mempertingkatkan produktiviti serta mutu kerja. Ini sekaligus menjadikan perkhidmatan kerajaan kekal sebagai perkhidmatan yang relevan dan diyakini oleh rakyat serta menepati kehendak dan jangkaan mereka. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2021 Risda Negeri Sarawak di Hotel Imperial Miri baru-baru ini. Untuk maklumat, seramai 17 pegawai dan anggota Risda Negeri Sarawak menerima APC tahun 2021. Jelas Datuk Hasbi, pengiktirafan ini seharusnya mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan semua warga kerja Risda untuk membuktikan keupayaan masing-masing bagi menghasilkan perkhidmatan yang terbaik. Tambahnya lagi, pada tahun ini Risda juga akan terus mengorak langkah memperkasakan kecekapan organisasi dan sistem penyampaiannya bagi memperterjemahkan visi kementerian kepada program-program yang boleh dilaksanakan demi kesejahteraan pekebun kecil. Melalui penghasilan prestasi kerja yang tinggi daripada seluruh warganya, sasaran untuk merealisasikan impian Risda bagi memastikan pekebun kecil memperoleh pendapatan RM4,500 sebulan sekeluarga pada tahun 2025 akan dapat dicapai dan seterusnya meningkatkan kegemilangan pembangunan sektor pekebun kecil dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Pada majlis itu, Yayasan Risda juga telah menyampaikan sumbangan khas bantuan persekolahan sebanyak RM200 seorang kepada 65 orang anak-anak staf Risda Negeri Sarawak dan 67 orang anak-anak staf Risda Negeri Sabah serta inisiatif pendidikan staf sebanyak RM500 seorang kepada 3 orang staf Risda Negeri Sarawak dan 4 orang staf Risda Negeri Sabah yang sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Sementara itu, Persekutuan Persatuan Orang Ulu Forum telah mengadakan persidangan perwakilan dwi tahunan ke-8 di Hotel Pullman Miri pada Sabtu. Perhimpunan ini adalah untuk memilih jawatan kuasa baru dan ia dirasmikan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Lee Wan Lagam. Sebanyak 9 buah persatuan orang ulu melibatkan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Persatuan Kayan Sarawak, Persatuan Saban, Persatuan Lakiput Sarawak, Persatuan Berawan, Petipun, Rurum Kelabit, Persatuan Bisayak Sarawak dan Persatuan Lumbawang Sarawak akan memilih jawatankuasa baru forum. Keputusan pemilihan mengekalkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Chok Pai Ugon sebagai Presiden Forum manakala jawatan Timbalan Presiden dipegang oleh Adun Telang Usan Dennis Ngau. 5 orang naib presiden pula terdiri daripada Datuk Dr. Philip Braja dari Rurum Kelabit, Datin Catherine Awing dari Persatuan Berawan, Joseph Bladoy daripada Persatuan Bisayak Sarawak, Gabriel Carl Wing daripada Persatuan Lakiput Sarawak dan Nyurak Keti dari Petipun. Manakala seramai 8 orang ahli jawatankuasa AJK turut dipilih melalui pengundian. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Simanggang Datuk Francis Harden Hollis telah mengadakan perjumpaan bersama jurutera bahagian Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sri Aman If Senior Christopher George pada Jumaat.
Menerusi perjumpaan bersama agensi pelaksana itu, Datuk Francis mengambil maklum mengenai perancangan pelaksanaan projek pembangunan di kawasan Bandar Simanggang di samping mengetahui lebih terperinci status projek program transformasi luar bandar RTP yang sedang dilaksanakan. Menurut beliau, sebanyak 13 projek RTP bagi tahun 2021 dengan anggaran kos RM20.2 juta telah dimasukkan dalam senarai projek yang akan sedang dan telah dilaksanakan di bawah JKR bahagian Sri Aman dan juga dua agensi pelaksana yang lain iaitu Majlis Daerah Sri Aman serta Jabatan Pengairan dan Saliran. Turut sama dalam perjumpaan itu Penolong Jurutera Bahagian Q Xiao Kyong, Penolong Jurutera Bahagian Hisham Wahid dan Pegawai Pelaksana bagi projek RTP Aisyah Nur Diana. Laporan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang merangkap pengurusi Majlis Pemadaran Padawan, Loka Chiang telah merasmikan program mass vaccination, dog licensing and microchipping pada Sabtu. Program anjuran Majlis Pemadaran Padawan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak itu berlangsung dengan jayanya bermula seawal jam 8 pagi sehingga 12.30 hari bertempat di pekarangan tempat letak kereta Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak. Menurut Loka Chiang, program seumpama itu bertujuan meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab orang ramai dalam menjaga anjing peliharaan mereka sebagai usaha mengurangkan risiko penyebaran penyakit rabies. Katanya rabies boleh berjangkit kepada manusia melalui gigitan anjing dan ianya boleh menyebabkan kematian. Dalam masa sama, tambahnya anjing peliharaan juga perlu dilesenkan untuk pihak kerajaan memperolehi maklumat tepat mengenai populasi anjing dalam kawasan tertentu sekaligus merancang sumber seperti vaksin dan aktiviti lain untuk kawalan dan pencegahan penyakit. Di Miri pula, jasa dan sumbangan anggota dan pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 6 Miri telah diraikan dalam majlis makan malam apresiasi dan lambaian kasih pada Jumaat. Pengarah JBPM Negeri Sarawak Datuk Khairuddin Rahman alias Husaini berkata, majlis tersebut adalah untuk memberi penghargaan kepada pegawai dan kaki tangan yang telah memberi jasa dan bakti serta yang menunjukkan prestasi kerja cemerlang dan komited dalam perkhidmatan mereka. Berucap semasa majlis itu, beliau memberitahu ia turut diadakan bagi mengenang jasa dan sumbangan bakti Ketua Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong sepanjang beliau berkhidmat di JBPM Miri sehingga persaraannya pada 1 April lepas. Tambahnya lagi, Persatuan Bomba Sukarelawan di bawah kawasan jagaan JBPM Zon 6 Sarawak juga turut dihargai atas bantuan mereka dalam operasi kebombaan. Sebanyak 4 buah balai di bawah jagaan JBPM Zon 6 terlibat dalam majlis tersebut iaitu Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lopeng, BBP Miri, BBP Marudi dan BBP Batunia. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.